Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita teruskan lagi dengan sesi lecture kita untuk topik 3. So, topik 3 is about a type and method of packaging. Okay, kita akan tengok jenis-jenis packaging material, okay, dan kaedah untuk pembuatan material tersebut lah. Okay. So, after you learning this chapter, okay, you are able to, okay, first you are able to describe about type of packaging, okay, and then you will able to explain about the various type of packaging material and requirement used in food products. Okay, apakah jenis-jenis packaging material dan keperluan dia untuk produk-produk makanan tertentu lah. Okay, so next lagi kita akan belajar juga, kita akan discuss sedikit mengenai method of packaging. Okay, so packaging can be classified as traditional and natural. Okay, seperti chapter 1 itu, okay, yang traditional adalah daripada bahan-bahan natural, alright, daun lah, apa, tembikar lah, okay. Nombor 2, fabricated or modern packaging. Modern packaging. Yang kedua, jenis yang kedua adalah modern packaging. Okay, tengok pada availability of the material, tengok pada bahan apa yang ada kat dunia ni lah. Alright, tak apa. Example for traditional packaging adalah buluh, okay, bakul buluh lah, apa ni, anyaman buluh, okay, fiber, leaf, okay, daun, okay, leather, okay, kulit, alright, clay, alright, tembikar, tanah liat, okay, itu contoh traditional. Okay, alright. So, bagaimana pula untuk modern packaging? Okay, modern packaging, okay, dia terbahagi kepada 3. Kalau modern packaging kita ada rigid, semi-rigid dan flexible. Okay, apakah bendanya ini? Okay, so rigid ni keras lah, benda yang kukuh, benda yang kukuh, utuh, dia kuat. Okay, rigid. Okay, so contoh-contoh packaging yang jenis rigid ni adalah metal drums, okay, tong besi kan, okay, metal barrels, okay, besi lah, glass bottle, botol kaca, okay, glass jar, okay, jenis apa ni, jar lah, jar yang buat bekas jam tu, okay, alright, lagi wooden box, kotak kayu, okay, okay, plastic bottles, okay. So ini adalah jenis-jenis packaging yang rigid, yang kuat, yang kukuh. Alright, dan kita ada semi rigid. Okay, semi rigid ni adalah container yang macam fleksibel sikit. Okay, dia bukan fleksibel, dia keras. Okay, dia keras tapi dia dalam masa yang sama dia fleksibel sikit. Okay, so aluminium, contohnya bekas aluminium, alright. Plastik yang macam ni, kalau bungkus okay, bungkus nasi lemak kan, okay, yang ganti polystyrene sekarang tu kan, okay, okay, paper based carton, okay, semi rigid lah juga. Kotak kotak biasa, kotak daripada kertas tu, okay, dia semi rigid, dia kukuh tapi boleh penyek juga. Alright, so last kali kita ada jenis yang ketiga iaitu flexible. Okay, flexible container, ni memang plastic bag lah, yang lembek tu, dia packaging yang lembek-lembek, pouch, plastic bag, okay. Alright, so 3 jenis modern packaging: rigid, semi-rigid dan juga flexible. Alright. Okay, so kita akan tengok pada chapter ni, kita akan tengok jenis-jenis material. Okay, kita ada glass, kita ada metal, kita ada paper. Okay, so untuk sesi lecture kali ni kita akan mulakan dengan glass. Glass ni pun saya akan pecahkan kepada 2 part lah kot. Okay, so hari ni kita akan mulakan dengan glass material. Okay, untuk part yang pertama. Okay, so apakah itu glass? Glass kaca lah kan. Okay, so kaca. Okay, tahukah anda kaca ni diperbuat daripada apa? Macam mana dia nak buat? Alright, so ini contoh gambar-gambar kaca lah, gambar-gambar botol kaca. Okay, kau boleh tengok, okay, berbagai warna, berbagai bentuk. Alright, tapi perasan tak korang, walaupun nampak berbeza botol-botol ni, tapi basic design dia adalah sama sebenarnya. Apa yang dikatakan basic design yang sama adalah tengok dia ada leher, okey. Ada yang ada leher, ada yang leher panjang, ada leher pendek. Ada yang lepas tu dia ada body, dia ada penutup yang bahagian tirus ni, okey.
bagai macam muncung hujung kata ni, tempat letak penutup dia tu, pasal tak? Dia lebih kurang je sebenarnya. Alright, lepas tu dia ada, nanti kita tengok. Okay, nanti kita akan tengoklah anatomi untuk gelas. Okay, macam mana design gelas ni sebenarnya. Alright, tapi kita akan tengok dulu macam mana cara-cara, apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat material gelas ni. Alright. Okay, first kali apakah definition of glass? Okay, glass didefinisikan sebagai an amorphous, okay ni, amorphous inorganic product, okay, of fusion that has been cooled to a rigid condition without crystallizing. Okay, ini adalah maksud amorphous ni, benda yang amorphous lah. Kaca tu memang amorphous, okay. Susah nak cakap dia macam mana, tapi dia amorphous, okay, istilah dia, okay. Dan kandungan dia dalam dia adalah inorganic material, okay, mineral or inorganic, okay. Yang telah digabungkan sekali. Macam mana digabungkan, dia panaskan, dicairkan sekali lah, okay. Bila dah panaskan dan kemudian disejukkan, bila dia sejuk dia jadi keras. Okay, tak apa. Ini mungkin tak nampak lagi dia punya maksud definition ni, tapi based on the process later after ni, kita akan tengok macam mana proses buat gelas, dia akan selari dengan definition yang dimaksudkan kat sini lah. Alright, so jenis gelas produk, okay, produk kaca ada dua. Okay, pertama kita ada bottle, bottle. Yang kedua kita ada jar. Okay, macam mana contoh bottle? Bottle adalah yang jenis bekas kaca yang ada leher macam ni. Ni botol lah, korang tahu kan. Jar yang tak ada leher macam ni, yang kontot sikit, yang pendek sikit tu. Alright, yang tak ada leher tu, yang lebih lebar sikit tu, alright, itu kita panggil sebagai jar. Alright, so biasa kalau produk container botol selalunya dalam dua bentuk ni lah kita akan buat. Dia ada reason dia kenapa kita buat bentuk macam ni. Sebabnya kita nak dapat keadaan yang paling kukuh. Okay, ni adalah design yang paling kukuh untuk membuat kaca. Okay, tapi nanti kita akan tengok dia punya structure dia macam mana. Alright, so apakah bahan-bahan yang digunakan untuk buat kaca ni sebenarnya? Okay, so kita ada raw ingredient. Okay, bahan utama untuk buat kaca sebenarnya adalah silika. Kat sini saya bulat, silika. Okay, so silika ini dapat daripada mana? Selalunya kita boleh dapat daripada batu-batuan. Alright, seperti pasir, okay, flint dan quartz. Ini adalah galian, okay, dalam batuan-batuan gunung ke apa ke. Biasa orang gali tanah, gali bukit kan, jumpa batu-batuan macam ni. Dalam dia kita ambil silika. Silika tu yang akan diproses untuk jadi gelas. Okay. Tapi dalam banyak-banyak production, selalunya kita akan pilih sand lah, kita akan pilih pasir sebabnya cost dia lagi rendah lah compare pada bahan-bahan yang ada silika yang lain lah. Pasir ni senang jumpa. Alright, so next, basic raw material. Okay, so okay, kat sini dalam gambar, tengok gambar, kita ada sand, okay, pasir, okay, soda wash, right, kita ada lime, okay, ni nama bahan-bahan dia lah, borax, ni tak ada apa lah. Okay, so cullet, ni saya buat cullet. Okay, yang ni tak apa, yang ni abaikan dulu, borax abaikan, feldspar ni abaikan. Okay, fokus pada empat ni. Kita ada sand, soda wash, okay, lime, cullet. Okay, soda wash ni mungkin boleh jadi kita letak apa ni, alkali. Dia sand untuk silika, soda wash ni untuk bahan yang berunsur alkali. Alright, mungkin kadang kita letak sodium. Alright, contohnya, okay, lime, okay, dan juga cullet. Okay, cullet ni apa? Cullet ni adalah broken glass. Maksudnya kaca-kaca yang dikitas semula, yang dihancurkan. Okay, nama dia cullet. Okay, alright. So ni adalah ingredient utama untuk buat glass. Okay, semua bahan ini dicampurkan dan dicairkan, alright, pada suhu yang sangat tinggi. Okay, 1500 degree Celsius ke atas. Okay, so dipanaskan pada suhu yang tinggi, barulah bahan-bahan ni boleh cair dan boleh dibentukkan menjadi bentuk yang kita nak dan disejukkan menjadilah produk ini yang dipanggil botol kaca. Alright, okay, tak apa, kita tengok lagi. Alright, so kita kenal dulu, okay, bahan utama untuk buat gelas. Tadi saya sebut apa? Silika. Alright, so silika ini, okay, dia adalah
principal ingredient of glass. Maksudnya dia adalah bahan utama untuk buat gelas. Okey, boleh kata structure yang paling tinggi dalam gelas adalah silika. Okey. So selalu boleh dapat daripada sand, batu-batuan ni lah, flint and quartz okey, tapi selalu kita guna sand. Alright. Dia boleh dicairkan pada suhu yang sangat tinggi, sebagai contoh 1723. Okey, tadi saya tulis 1500 So basically 1500 degree Celsius ke atas lah. Alright, boleh mencairkan silika ni, okey, suhu yang sangat tinggi. Alright, so dia very high melting point. So sebab apa suhu yang tinggi digunakan? Sebab takat cair untuk silika ni sangat-sangat tinggi. Alright, okay, for most glass is combined with other raw material. So selalunya dicairkan bersama dengan bahan-bahan lain. Okay, seperti tadilah soda wash tu ataupun sodium. Lagi kita guna colored, kita guna lime. Okay, sebenarnya kalau silika sahaja dicairkan, dia boleh jadi gelas, tapi dia tak kukuh. Okay, so kena campur dengan beberapa bahan lain untuk bagi dia karakteristik, bagi dia kukuh, bagi dia sifat-sifat yang kita nak sebagai container tu nanti. Dia ada reason dia kita letak bahan-bahan lain tu. Alright, tak apa, kita tengok dulu. Okay, so yang tadi saya tulis soda wash tadi, ni contoh dia, kategori dia kita panggil sebagai alkali fluxes. Alkali fluxes ni yang saya kata soda wash tadi, contohnya kita guna sodium ataupun potassium carbonate. Ini yang tadi dalam gambar tadi soda wash tu, kita guna alkali fluxes. Alright. Alright. So yang lime tadi, limestone tadi, kita guna ni limestone ataupun dolomite. Okay. Ataupun nama lain dia calcium ataupun magnesium carbonate. Antara dua ni. Okay, mana-mana satu boleh saja guna. Okay, pilih saja. Okay. So ada silika, ada alkali fluxes, okay, ada lime, ada magnesium carbonate, okay. Extra kita campur dengan apa tadi satu lagi, okay, colored. So inilah nama bahan-bahan yang sebenar untuk buat gelas, okay. By the way, untuk pengetahuan semua, sebenarnya kalau untuk basic ada silika, ada alkali fluxes, contohnya sodium dan potassium carbonate, okay, dan juga ada limestone, okay. Ada 3 ni saja pun dah cukup sebenarnya untuk jadikan gelas, okay. Tapi kita tambah colored, okay, kita tambah colored. Colored ini ditambah, alright, untuk kita masukkan, untuk kita jadikan dia benda yang boleh di recycle. Colored ni orang kilang akan ambil sebenarnya botol-botol terpakai dan pecahkan dan dicairkan balik. Sebab apa? Sebab colored ni dia dapat menjimatkan sedikit tenaga. Maksudnya jimat tenaga untuk pembakaran, dan juga boleh jimat cost raw material. So maksudnya baik campur dengan botol lama, cairkan balik, bentukkan baru, okey, berbanding daripada bazirkan lebih banyak bahan-bahan raw material yang baru. So dapat jimatkan bahan raw material yang sedia ada lah, bila kita tambah barang colored untuk recycle. Alright. Tapi kalau ikutkan tak payah ada colored pun boleh juga jadi botol, okey. Yang penting kena ada silika, kena ada alkali fluxes, kena ada limestone. Okey. Contoh alkali fluxes, sodium carbonate boleh, potassium carbonate boleh. Okay. Contoh limestone kita boleh guna calcium carbonate, kita boleh guna magnesium carbonate. Okey, pilih salah satu. Okey, yang penting ada alkali flux, masih ada limestone dan juga ada silika. Okey, tambahan ada colored. Okey, tapi in real life memang kita campur colored. Right. So there also ingredient. Okay, ada juga bahan-bahan lain yang boleh turut ditambah bersama bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Okey, contohnya kita boleh tambah lead. Kita boleh tambah alumina. Kita boleh tambah 6% boron 6%. Okey. Okey. Ini adalah pilihan lah nak tambah ke tak. Tapi bila kita tambah bahan-bahan, dia akan bagi lebih karakteristik kepada gelas kita. Sebagai contoh, kalau lead, kita tambah lead dalam ingredient, kita cairkan sekali, kita bentukkan botol kita. Okey, kalau kita campur lead, dia akan bagi clarity and brilliance, bagi botol kita tu nampak smooth,
nampak clear, okey, jernih, okey, cantik. Alright. Alumina, kalau kita tambah alumina, dia boleh menambahkan kekuatan botol kita, jadi dia tahan lasak, okey, tak cepat pecah, okey, bagi kekuatan pada botol kita. So boleh tambah alumina. Okay, boleh juga tambah 6% boron, okey. Okey, so kalau 6% boron ni ditambah, dia akan reduce sodium. Nanti kita akan belajar pasal orang panggil corrosion. Okey, so 6 boron ni dia boleh menyaluti botol kita, okey, supaya uh, apa ni, kita punya gelas tu tak cepat terhakis. Alright. So boleh letak bahan-bahan tambahan ni seperti lead, alumina dan 6% boron. Alright. Tapi kalau tak ada dia pun masih jadi botol. Cuma kalau kita nak bagi lebih karakteristik kepada packaging kita tu, kepada gelas kita tu, kita boleh tambah lead, alumina dan 6% boron. Alright. Okay. So boleh simple saja. Nak buat gelas senang saja. Kena ada, sekali saya ulang, okey, kena ada silika yang utama. Tak ada silika tak jadi. Okey, yang kedua kena ada alkali fluxus, yang ketiga ada limestone, yang keempat ada cullet. Alright, ada 4 tu dah jadi botol. Nak tambah, kita boleh tambah lead, boleh tambah alumina, boleh tambah 6% boron. Okey. Alright. Okay, silica. Alright, silica. When sodium is loosely combined in the silica mixture, the glass structure is subject to corrosion. Macam saya cerita tadi. Okay, bila network ataupun rantaian dalam gabungan antara bahan-bahan untuk buat gelas ni, silica lah, alkali fluxus, limestone tu tak cukup kukuh, okay, lama kelamaan dia akan menyebabkan berlakunya hakisan ataupun kita panggil sebagai corrosion. Alright. By the way, memang corrosion ni tetap akan berlaku. Tak kisahlah dia ambil masa berapa lama. Okay, depend pada structure gelas tu macam mana kekuatan dia. Okay, dia punya matrix structure tu adakah mampat, okay, kukuh, kuat pegang dan semua lain. Okay, cuma nak bagi tahu corrosion tetap akan berlaku walaupun sekuat mana pun. Cuma lambat atau cepat, makin kuat dia punya gabungan tu makin lambat lah. Okay, lagi loose dia punya pegangan antara matrix dalam botol tu. Okay, lagi kalau loose lagi cepat lah. Alright, tapi corrosion ni tetap akan berlaku. Alright, kenapa corrosion nak berlaku? Okay, saya nak cerita. Okay, kat sini dia ada 3 form corrosion. Tapi sebelum tu saya nak cerita kenapa berlakunya corrosion ni, sebab utama kenapa. Sebab apa? Untuk buat kaca, memang bahan yang diperlukan ada 4 tadi. Okay, kena ada silika, kena ada alkali fluxus, kena ada limestone dan kena ada cullet. Alright, tetapi 4 ni perlu ada, tetapi alkali fluxus ni adalah penyebab utama kenapa gelas akan korot. Okay, dia kena ada dalam tu, tapi dalam masa yang sama disebabkan dia alkali fluxus tu, dia lama kelamaan dia akan menyerang struktur gelas ni untuk dia jadi terhakis. Itu memang tak dapat nak elak sebab memang nature gelas macam tu. Memang dia akan berlaku corrosion. Tak ada gelas yang tak akan reput. Mesti akan reput. Alright. So ada 3 form of corrosion. Ada 3 bentuk hakisan ataupun corrosion yang berlaku dalam gelas. Okay. Yang pertama, nama dia etching. Alright. Okay, siapa yang tak dapat tangkap, sila ulang balik video yang dia tengok. Alright. So yang pertama etching, yang kedua leaching, yang ketiga weathering. Weathering. Okay. So 3 bentuk corrosion. Ingat ada 3 je, etching, leaching and weathering. So apa itu etching? Apa itu leaching? Apa itu etching? Apa itu weathering? Okay, etching. Okay, etching ni dia adalah di mana yang saya cerita tadi, akalan reflux tadi. Okay, dia contohnya sodium karbonat ataupun apa tadi? Contohnya sodium karbonat lah. Alright. So dia akan menyebabkan dia attack. Okay, dia akan menyerang. Okay, silica network. Dia akan menyerang alkali fluxus. Kandungan dalam botol tu memang ada alkali fluxus. Okay, alkali fluxus tu lama kelamaan dia akan menyerang rantaian
pegangan antara silika dalam struktur gelas ni. Okey. So menyebabkan asalnya silika ni dia pegang kukuh antara sama-sama lain, lama-lama sebab akalan tu dia menyerang sikit demi sikit, lama-lama dia punya pegangan tu makin loose, terurai dan terurai, lama-lama botol tu jadi senang pecah, senang reput dan sebagainya. Sebab apa? Sebab akalan fluxus dalam structure of gelas yang kita letak sebagai ingredient tadi, lama kelamaan dia menyerang struktur silika dalam gelas ni. Okay, so jadi dia senang pecah, senang terhakis. Okay, so etching adalah corrosion disebabkan akalan fluxus. Alright. Yang kedua, leaching. Okay, leaching adalah acid attack. Acid attack. So acid attack ni datang daripada mana? Apabila ada hydrogen ion exchange, ada pertukaran ion hidrogen dalam akali, alright, dalam akali yang ada dalam matrix glass, okay, itu disebabkan leaching. Alright. So yang ketiga, weathering. Weathering adalah disebabkan persekitaran yang kita simpan botol kita, okay, storage dia, suhu dia, alright, macam mana keadaan cuaca di sekeliling, okay, keadaan atmosphere, okay, di sekeliling storage area untuk produk yang ada gelas kita lah. Alright, so tu weathering. Alright, dia akan menyebab lama kelamaan dia akan menyebabkan kita panggil istilah surface bloom. Okay, bila under extreme condition, terlampau panas, terlampau sejuk, nanti kita akan nampak botol kita tu nampak macam botol yang buruk. Nampak tak? Kadang-kadang botol yang terbiar lama tu dia punya corak pada kaca tu nampak pudar, nampak macam ada kelabu, okay, macam buruk kan. Okay, itu adalah disebabkan weathering bila under extreme condition, extreme storage condition. Okay, yang tertutup dengan video saya ni sebenarnya extreme, extreme storage condition, extreme. Alright. Okay, so macam mana kita nak jawab kalau dalam exam? Okay, type of corrosion sebut saja etching, leaching dan juga weathering. Dan ingat, etching disebabkan apa? Disebabkan akalan attack. Okay, leaching disebabkan acid attack. Okay, tak payahlah sebut pasal hydrogen ion exchange tu mungkin agak mengelirukan. Senang ingat macam tu je. Okay, etching disebabkan akalan attack. Okay, point dia. Leaching disebabkan acid attack. Weathering disebabkan extreme storage condition. Simple saja. Alright. So ini adalah jenis-jenis corrosion. Okay, mana-mana yang tak faham, ingat macam biasa, tanya saya waktu kelas online nanti. Okay. Alright. So ini adalah design glass. Okay, ini adalah design glass. Alright. Apakah design glass yang ada? Okay, design glass. Alright, kita ni nak cerita pasal design. Kita contoh belah sini kita tengok botol lah, belah sini kita tengok botol. Alright, okay, design yang utama saya nak highlightkan kat sini adalah, okay, bahagian hujung sini kita panggil sebagai finish. Alright, okay, bahagian sini antara yang panjang ni kita panggil dia leher, neck. Okay, seterusnya yang condong nak pergi ke tengah tu, okey, ini kita panggil shoulder. Alright. Dan yang straight sampai ke bawah ini adalah body. Yang bawah ni kita panggil sebagai base. Alright. So ada base, ada body, ada shoulder, bahu, ada neck, ada finish. Alright. So kalau soalan tanya macam sila lukiskan bahagian-bahagian botol. Okay, kau lukis botol, make sure ada finish, ada neck, ada shoulder, ada body dan ada base, dan kau akan dapat full mark. Yang lain-lain saya tak highlight tu tak payah lukis, tak payah tulis. Alright. So ini design pertama. Okay, tak apa, nanti kita compare. Tengok design yang kedua. Ini botol. Okay, next kita tengok lukisan jar. Okay, kalau jar, okay, bahagian-bahagian penting dia adalah finish. Okay, tempat tu letak penutup dia finish. Okay,
yang bergerak condong macam ni pergi ke tengah ni, okey, nama dia shoulder, bahu juga. Alright, dan yang kat sini, okey, yang panjang ni adalah body, dan yang bawah ni adalah heel. Okey, tapi tak apalah, saya letak base jugalah sini, tak payah letak heel. Okey, kita consider ni sebagai base juga. Okey, kita consider ni sebagai base juga. Okey, so kalau yang ini pun sama juga. Kalau untuk lukis jar, yang penting kena ada finish, ada shoulder, ada body dan ada base. Alright, pun akan dapat full mark. Alright, so basically kalau korang perasan, apakah perbezaan yang paling ketara antara botol dan juga jar? Ya, betul. Okay, macam dengar juga orang cakap kan. Okay, ya, betul. Alright, botol dia ada leher, ada neck. Okay, jar tak ada neck. Itu sahaja bezanya. Okay, daripada segi konsepnya, apa yang penting dalam struktur botol ni, dia ada finish. Finish ni untuk apa? Tempat kita nak letak penutup. Okay, penutup botol lah. Okay, botol saja. Okay, yang kedua dia kena ada, kalau botol dia kena ada leher. Okay, leher yang panjang ni lah. Alright, leher. Dan yang ketiga dia ada bahu tau, bahu botol. Okay, bahu botol. Okay, and then lepas ada bahu dia ada body, ada body. Okay, dan last sekali dia ada tapak, base. Alright, macam tu lah cara lukis botol. Okay, beza kalau dengan jar, dia tak ada neck, dia tak ada leher. Okay, boleh? Alright, simple saja. Itu saja. Okay, tak faham nanti tanya. Okay, dan nak tengok balik penerangan, rewind video ini. Okay, seterusnya. Okay, properties of glass. Kita ada properties of glass. Okay, so ada mechanical properties, ada thermal properties, dan ada optical properties. Alright, kita tengok. Okay, properties ni apa benda? Ciri-ciri, ya, ciri-ciri glass, sifat-sifat glass. Okay, dia ada ciri-ciri secara mechanical, ada ciri-ciri secara thermal, ada ciri-ciri secara optical. Okay, kita tengok apakah benda tiga ni. Ini simple saja. Kita tengok sikit. Simple tapi banyak pula macam ni. Okay, so tak apa. Mechanical. Okay, mechanical properties. Okay, mechanical properties of glass kita ada, macam saya beritahu dalam definition tadi, dia adalah amorphous structure. Okay, glass is brittle. Okay, usually break. Okay, glass memang tak lari daripada sifat dia boleh pecah. Kaca boleh pecah, kaca, pecah gelas. Sudah baca, harap balas. Right, memang gelas dia ada sifat di mana dia mampu dan ada kebolehan untuk pecah. Alright, kalau tak pecah bukanlah gelas namanya. Alright, so ada benda-benda yang kita panggil sebagai punca. Kenapa gelas ini kita boleh pecah? Okay, itu disebabkan stres. Orang kalau stres boleh pecah, gelas dia pun pecah disebabkan stres. Ataupun kita panggil sebagai tekanan, stres, tekanan. Alright, nama dia apa? Kita ada dua jenis tekanan. Yang pertama kita ada tensile stress. Yang kedua kita ada stress concentrated. Okay, bila dua ini bertemu, maka berlakulah fracture. Fracture ni berlakulah rekahan ataupun pecahlah. Okay, membawa kepada gelas tu nak pecah. Okay, so disebabkan dua jenis tekanan ni gelas boleh retak dan pecah. Okay, tensile stress dan juga stress concentrated. Okay, alright. Tu memang sifat dalam macam tu. Okay, so kita tengok apakah ciri-ciri mechanical properties yang kita nak ada pada gelas untuk kita nak halang daripada berlakunya stress dan fracture ni. Alright, so pertama, okay, benda-benda ni don't worry, benda ni semua dah nak ceritakan kenapa design botol tu macam saya tunjuk tadi, ada neck, ada shoulder, ada body, ada base. Kenapa design dia macam tu? Kenapa semua botol dan gelas dia punya design mesti sekata, mesti ada benda-benda yang saya sebut tadi kan. Alright, tujuan design dia macam tu, tujuan kita buat design gelas seperti yang kita ajarkan pada slide sebelum ni adalah, pertama, design tersebut dia memberi internal pressure resistant. Dia memberi kekuatan untuk
sekiranya ada tekanan daripada belah dalam. Alright. So apa benda contohnya produk yang perlu kita ada dalam botol untuk tahan tekanan. Alright, apabila contoh kita letak air karbonat, alright, air yang panas, okey, dia akan bagi tekanan daripada dalam. Okey, kalau kita tak ada design yang betul, okey, design yang tak kuat, alright. So gelas boleh pecah disebabkan ada tekanan daripada internal pressure daripada dalam botol. Biasanya tekanan tu datang daripada dihasilkan daripada produk contoh air panas. Okay, ada buat panas dia bagi tekanan. Alright, stress daripada dalam internal pressure. Okay, ada juga disebabkan gas. Okay, air carbonated drinks. Okay, ada gas CO2 yang dalam botol tu menyebabkan ada tekanan dari bulu dalam. So design kita buat tu memang internal pressure resistant. Alright, sebab tu apa ni, design botol selalunya bulat, kebanyakannya bulat. Okay, sebab itu adalah yang paling kukuh. Alright, okay. So next kita ada vertical load strength. Okay, kekuatan tekanan daripada atas. Okay, sebagai contoh botol Okay, botol ni botol plastik dia. Contoh botol kaca. Alright. Okay, ini botol kaca. Okay. Ini adalah finish, ini adalah neck, ini adalah body dan ini adalah base. Alright, so vertical load maksudnya tekanan daripada atas. Waktu bila boleh ada tekanan daripada atas untuk botol ni? Lain tak bukan sewaktu contoh kalau botol sos ni, tekanan daripada atas dia akan datang apabila sos nak dimasukkan ke dalam ni. Bila kat kilang tembak sos, nak masuk sos dalam ni, dia tembak daripada atas. Okay, so tekanan daripada atas. So design ini memang sebab tu dia ada shoulder. Sebab itu dia ada shoulder. Okay, tekanan ni daripada finish ni dia bawa pergi ke shoulder, pergi ke body. Okay, so design ini dia mampu tahan untuk vertical load, tekanan daripada atas. Alright, so next kita ada resistant to impact. Alright. So design botol ni juga okey, dia memberikan kekuatan kepada botol ini untuk tahan daripada terima tekanan, contohnya dia terbelanggar ataupun dia jatuh. Okey, contoh kalau botol tu jatuh pada tempat tinggi ataupun dia berlaga antara satu botol dengan botol lain yang dagang. Okey, kalau perasan botol-botol macam ni dia tak adalah terus pecah. Okey, kecuali kalau kuat sangatlah. Maksud kalau berlaga langgar-langgar biasa-biasa ni dia no hal punya. Okey, boleh tahan. Okey, sebab apa? Sebab design yang sama juga. Okey, sebabnya macam saya beritahu design bulat. Okey, sebab apa? Dia bila berlanggar, okey, dia menyerap tekanan tu pergi menyeluruh ke arah botol lah. Nanti kita tengok pergerakan dia macam mana. Alright, pergerakan tekanan botol impact ni macam mana. Alright, so design ni juga mampu tahan sebarang bentuk impact. Okay, kalau terjatuh ke, okay, ataupun berlanggar. Alright, so next kita ada resistant to scratch and abrasion. Okay, so gelas ni kalau perasan dia sebenarnya dia kuat juga untuk tahan cala. Kita tak semudah sesuka hati dia nak calakan botol ni kalau setakat biasa-biasa macam ni. Alright. So sebabnya botol ni memang kita dah ada, kita boleh letak apa? Material-material tambahan yang untuk tambah kekuatan tadi. Apa, kita boleh letak 6% boron, kita boleh letak alumina, boleh letak lead. Okay, so kalau letak alumina, botol ni jadi kuat sikit lah. So bolehlah tahan sebarang bentuk cala, bala dan sebagainya. Alright, so itu adalah mechanical properties, ciri-ciri mechanical, lebih kepada kita tengok unsur kekuatan pada design botol tu. Alright. Okay, so itu mechanical properties, simple sahaja. Tekanan dalam, tekanan daripada vertical belah atas, okay, tekanan daripada impact, tahan daripada impact, okay, dan juga tahan daripada cala. Alright. Okay, next kita ada thermal properties. Okay, ciri-ciri thermal properties ni apa? Thermal properties ini adalah macam mana tindak balas terhadap perubahan suhu. Perubahan suhu terhadap botol ataupun gelas produk kita ni. Alright, so stress juga boleh, stress yang kita katakan tensile stress tadi dan juga
stress concentrator ni yang boleh menyebabkan gelas pecah bukan sahaja disebabkan mekanikal, tapi benda tu boleh berlaku, tekanan tetap boleh berlaku apabila ada perubahan suhu. Okey, sama ada suhu terlampau panas ataupun suhu terlampau sejuk. Okey. Alright. Sebagai contoh, okey, kita tengok gambar ni ya. Okey. Suhu, okey, contohnya belah dalam dia panas, belah luar sejuk. Okey. Ini kita panggil sebagai pergerakan pressure tu. Bila panas belah dalam, dia akan nampak ni, dia akan rapat. Maksudnya dia mengecut kat belah dalam, tapi belah luar sejuk, dia akan memanjang. Orang macam memanjang apa? Merenggang. Okey. So nampak pergerakan arah belah dalam rapat, belah luar dia memanjang. Alright. So efek dia apa? Bila perubahan arah tekanan ini berlaku, okey, disebabkan dalam panas, tekanan arah tekanan itu berbeza, kat luar sejuk, okey. So arah tekanan itu berbeza. So ini akan menyebabkan kita panggil thermal shock. Okey. Pernah tak dengar ataupun cuba sendiri air panas, okey, letak dalam gelas kaca, letak dalam peti sejuk tempat freezer tu, sekejap saja dia akan retak. Itulah disebabkan thermal shock. Pernah berlaku kan? Okey, air panas letak dalam cawan kaca, letak kat tempat sejuk, serta-merta gelas bekas cawan kaca tu akan, ataupun botol kaca tu akan cepat pecah ataupun retak. Okey, itu disebabkan apa? Sebabnya berlakunya thermal shock kita panggil. Okey, sebab tu perbezaan suhu. Okey, dalam panas, luar sejuk. Alright, tu kita panggil thermal shock. Okey, so apabila kalau contoh terbalik, okey, kat dalam sejuk, kat luar panas, pun juga boleh berlaku benda yang sama. Cuma arah dia berlawan daripada yang tadilah. Okey, kalau tadi kat luar dia meregang, kat dalam dia merapat. Okey, ini terbalik. Kat luar dia merapat, kat dalam yang dia meregang. Okey, macam ni. Nampak? So bila berlaku perubahan tekanan stres tadi, okey, disebabkan perbezaan suhu, okey, keadaan terbalik, dalam sejuk luar panas pun boleh menyebabkan dia pecah. Okey, pun boleh berlaku. Kita panggil istilah dia thermal shock juga. Cuma dia kategori dia sama, thermal shock, cuma dia pecah disebabkan tekanan suhu yang berbeza dalam dan luar. Alright. Okay. So basically kalau antara dalam panas luar sejuk dengan dalam sejuk luar panas, mana yang lagi bahaya? Okey, selalunya apabila sudden chilling, okey, maksudnya benda panas itu tiba-tiba kita letak ke tempat sejuk, okey, itu lagi cepat untuk pecah berbanding kalau benda sejuk letak ke tempat benda panas. Okey, tempat yang sudden heating dengan sudden chilling, okey, tempat yang tiba-tiba sejuk adalah lebih cepat memecahkan ataupun meretakkan produk gelas kita. Dia akan 2 kali ganda lebih kuat. Kalau sekiranya benda panas diletakkan serta-merta kat tempat sejuk, compare pada benda sejuk letak kat tempat panas, dia boleh jadi thermal shock juga, cuma impact dia, kesan dia tak sekuat, tak secepat macam kita letak kat tempat benda sejuk tiba-tiba. Alright. Okay, so itulah thermal shock. Bila berlaku perubahan suhu dalam dan luar. Okay, dalam sejuk, luar panas, dalam panas, luar sejuk. Alright. Nanti kalau apa-apa nak tanya, boleh tanya saya dalam kelas online untuk yang thermal shock. Okey. Yang bawah gambar ni, okey, by the way, gambar bawah ni adalah mechanical properties tadilah. Kalau contoh datangnya impact, ni tadi kita nak tunjuk gambar tadi. Okey, kalau datangnya impact pada tepi, okey, ini adalah pergerakan stres. Okey, stres beladuk luar expand, okey, belah sini arah berlawanan juga expand, ni mengecut. Okey, nampak? Okey. So, bila tekanan datang pada sini, okey, impact akan bergerak daripada tengah pergi ke sini. Okey, daripada tengah pergi ke sini. Daripada tengah pergi ke sini. Alright. So, kalau ada impact, okey, dengan struktur bulat kita tu, alright, arah daya ini senang cerita, okey, korang tengok sini anak panah dia, okey, dia memberi kekuatan pada botol. So, kalau datangnya impact daripada tepi, okey, tiba-tiba disebabkan pergerakan daya macam ni, botol kita tak akan pecah.
botol kita kuat. So yang ni tunjukkan arah stres ke mana pergi arah daya tekanan tu, okey, menyebabkan botol kita tak pecah. Yang ni tak pecah. Yang bawah ni botol tak pecah. Dia kuat. Okey. Dan kalau korang compare pada thermal shock, kenapa yang thermal shock ni pecah? Sebabnya korang nampak pergerakan daya dia berbeza daripada yang impact ni. Kat sini semua diserap ke satu point, diserap ke satu point sini. Ini semua serap satu point, semua serap satu point. Yang belah dalam pun sama, serap kat satu point, serap kat satu point, serap kat satu point. Okey. Ini menjadikan struktur botol ini lebih kuat secara fiziknya. Alright. So at least korang tahu, okey, based on contoh saya bagi ni, kalau keadaan macam ni dia tak pecah. Kalau keadaan macam thermal shock ni dia pecah. Okay, so itu dia saja mengenai mechanical properties dan juga thermal properties. Okay, yang terakhir kita tengok optical properties. Optical properties ni adalah apa? Okay, apabila botol ini, okay, kadar tembus cahaya ke dalam permukaan gelas ni. Okay, sebabnya kita tahu kalau contohnya botol ni kebanyakannya dia clear kan, alright, so cahaya boleh tembus. Alright, so degree of penetration, kadar tembus cahaya ni kita boleh sukat sebenarnya. Alright, tapi kita kena tahu pasal optical property ni sebab apa? Sebab setengah-setengah produk dia tidak tahan cahaya. So bila tak tahan cahaya, kita kena jangan bagi cahaya, setengah produk tak nak bagi cahaya, kena kat dalam produk dia. So botol kita boleh adjust daripada segi dia punya campuran. Waktu pembuatan botol kita boleh order botol yang color dia berbeza. So apa, kita nak ganggu dia punya kadar tembus. Kalau kita tahu produk kita kalau kena direct sunlight, okay, masuk dalam botol ni, setengah produk boleh rosak, contohnya minyak dan sebagainya boleh rosak. Okay, so kita akan kacau optical properties of the bottle. Waktu tu kita nak main optical properties of the bottle, sama ada kita tukar color botol, okay, supaya dia tak kena UV dah ditapis dan sebagainya. Okay, dia tak guna, dan juga kita boleh apply color tersebut pada botol. Tapi selalunya bukanlah kita ambil botol tu kita warnakan, tak. Dia kena order yang baru pada hilang. Sebab apa? Sebab waktu campuran pembuatan botol kita boleh order. Kita nak botol color hijau, apa saja. Okey, setengah produk macam arak lah contohnya. Okey, botol color hijau, ada setengah produk botol color orange. Okey, itu semua untuk kita kacau optical properties dia. Kadar tembus cahaya tu kita tak nak bagi dia kena UV dan sebagainya lah, benda-benda tu. Satu setengah produk kadang-kadang sengaja diletakkan color lain pada botol, warna botol tu. Okay, alright, so itu adalah optical property. Okay, alright, saya rasa itu saja untuk part 1. Okay, pengenalan mengenai gelas ataupun botol dan juga jar. Alright, so on the next part, okay, kita akan belajar macam mana glass manufacturing, macam mana teknik manufacture untuk gelas, macam mana step by step pembentukan gelas kita buat. Alright, nanti kita akan belajar on the next class. So that's all for today. Thank you very much. Kita akan jumpa dalam sesi kelas online nanti. Nanti kita bincangkan. Assalamualaikum.